Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan masuk bab baru ya. Kita masuk bab 4, kesihatan manusia. Dalam video ini kita tengok topik pertama dalam bab 4 iaitu 4.1 penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Pertama sekali, apa dia penyakit? Penyakit adalah keadaan yang tak normal pada badan atau minda, dua-dua boleh ya. Okey, yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang. Jadi keadaan ini dinamakan sebagai penyakit. Penyakit boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu penyakit yang berjangkit dan penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit yang berjangkit disebabkan oleh patogen. Okey, adalah jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Apa dia patogen? Sebentar lagi Cikgu Teo akan bincangkan lebih lanjut lagi apa dia patogen ya. Penyakit yang tak berjangkit pula disebabkan oleh faktor genetik iaitu dia turun-temurun, okey, atau gaya hidup. Kita tengok contoh pula. Contoh penyakit berjangkit ada tuberkulosis, selsema, kurat panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan juga demam Zika. Untuk penyakit tak berjangkit, kanser, hipertensi, diabetes. Diabetes ni kencing manis. Hipertensi tu darah tinggi, okey, asma dan penyakit kardiovaskular. Untuk penyakit berjangkit, maksud dia boleh pindah daripada seorang kepada seorang yang lain. Manakala penyakit tak berjangkit, dia tidak akan berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Jadi kalau awak nampak pesakit daripada penyakit sini, kanser, hipertensi dan sebagainya, jangan takut dia tak jangkit. Jadi untuk penyakit yang berjangkit yang boleh menjangkit orang lain, okey, bagaimanakah dia disebarkan? Pertama sekali kita tengok dulu patogen. Penyakit berjangkit tadi Cikgu Teo kata disebarkan oleh patogen kan? Jadi apa dia patogen? Patogen adalah benda hidup ataupun organisme yang menyebabkan penyakit. Contoh patogen, semua jenis virus adalah patogen. Okey? Setengah bakteria, protozoa, kulat dan cacing. Terdapat 4 cara macam mana penyakit berjangkit ini boleh disebarkan, iaitu melalui udara, air, sentuhan dan juga vektor. Perhatian sini ya. Bukan semua mikroorganisme merupakan patogen. Dalam badan manusia terdapat juga bakteria yang tidak memudaratkan kita, yang membantu dalam fungsi badan kita ya. So bukan semua mikroorganisme merupakan patogen, tapi virus yes. Semua virus adalah patogen. Kita tengok satu persatu 4 cara tu. Pertama sekali penyakit bawaan udara. Penyakit bawaan udara ni boleh dibahagikan kepada dua jenis jangkitan juga. Yang pertama adalah jangkitan titisan. Yang kedua, jangkitan habuk. Jangkitan titisan ini dia jangkit melalui percikan titisan air, okey, yang ada patogen daripada mulut dan hidung pesakit tu. Orang yang sudah sakit, badan dia sudah ada patogen, titisan air daripada mulut dan hidung dia. Macam mana? Melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan juga bernafas. Okey, macam mana pula dengan jangkitan habuk? Ini kalau dia meludah. Okey, bakteria yang ada di dalam air ludah pesakit tu akan kering. Yang sudah kering akan bentuk spora dan disebarkan bersama dengan habuk yang ada di udara melalui ataupun oleh angin. Jadi macam mana kita nak cegah pula penyakit yang ada dibawa oleh udara? Susah sikit kan? Jangan risau, ada langkah-langkahnya. Pertama sekali, tutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Ini melindungi orang di sekeliling awak supaya mereka tak jangkit penyakit yang kita sudah ada. Contohnya. Kedua, tak meludah di merata-rata tempat. Ketiga, elak daripada berada di kawasan yang penuh sesak dan juga pastikan tempat kediaman kita cukup dengan cahaya matahari. Kenapa? Sebab dalam cahaya matahari ini ada sinar UV light ataupun sinar
ultraungu. Dan sinaran ultraungu ini dia boleh membunuh sesetengah jenis bakteria atau mikroorganisma yang ada dalam udara. So, apakah contoh-contoh penyakit yang boleh dibawa oleh udara ni? Okey, pertama sekali tuberkulosis, selsema, SARS, H1N1, cacar air, dan sekarang ni semua orang tahu COVID-19. Itulah sebabnya pegawai-pegawai kesihatan, kerajaan sering mengingatkan kita supaya kena pakai pelitup muka bila kita keluar dan elak daripada tempat yang sesak. Kalau boleh duduk di rumah. Okey. Seterusnya kita tengok pula penyakit yang dibawa oleh air, penyakit bawaan air. Ini biasanya berlaku di kawasan yang tak ada bekalan air paip. Okey, air paip yang terawat, okey, dan tidak ada sistem sanitasi yang sempurna. Macam mana dia boleh dijangkit? Okey, contohnya katakan seseorang tu dia guna tandas yang dibina atas sungai, yang di tempat yang tak ada bekalan air paip, okey, dan tinjanya ada patogen dan memasuki sungai. Air sungai sudah tercemar dan seorang lagi bila dia minum air sungai yang sudah tercemar tu ataupun guna air yang tercemar tu, dia boleh dijangkiti patogen yang ada dalam tinja tersebut tadi. Okey. Selain daripada itu, penyakit bawaan air boleh juga jangkit melalui banjir. Jadi cara-cara untuk mencegah penyakit bawaan air macam mana? Pertama sekali, okey, dalam swimming pool, dalam kolam renang dan juga sistem bekalan air di rumah, maksudnya air pipe dekat rumah, sudah dicampurkan dengan sejenis bahan kimia dinamakan sebagai klorin. Okey, klorin ini dia boleh bunuh bakteria. Dia boleh bunuh mikroorganisma. Seterusnya, binalah tandas yang ada sistem sanitasi yang sempurna dan didihkan air sebelum minum. Akhir sekali, pastikan sentiasa cuci tangan. Terutama sekali selepas menggunakan tandas, dan pastikan awak guna sabun. Contoh penyakit bawaan air, pertama kolera, demam kepialu dan juga disentri ameba. Seterusnya kita tengok penyakit jenis ketiga yang boleh dijangkiti melalui sentuhan. Apa dia? Pertama sekali yang lebih kerap kita nampak adalah kurap dan panau. Cikgu tunjuk gambar ya. Ini kurap dan panau, sejenis penyakit kulit. Dia boleh berjangkit melalui sentuhan dan disebabkan oleh kulat. Macam mana dia dijangkit? Biasanya akibat sentuhan ataupun tersentuh kulit yang sudah dijangkit atau pakaian pesakit yang sudah ada penyakit ni. Seterusnya, penyakit seperti sifilis, gonoria dan AIDS biasanya berlaku melalui hubungan seks dengan orang yang sudah ada penyakit tersebut. So, dia juga tergolong dalam penyakit jenis jangkitan melalui sentuhan. Untuk AIDS pula, dia disebabkan oleh sejenis virus yang dinamakan sebagai virus HIV. Selain perhubungan seks, dia boleh juga disebar atau direbak melalui darah dan juga perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit ataupun penagih dadah yang sudah ada penyakit AIDS. Seterusnya, kita tengok kumpulan keempat pula, jangkitan penyakit melalui vektor. Apa dia vektor? Patogen kadang-kadang dia guna haiwan untuk pindahkannya. Apa dia patogen? Ingat balik, organisma yang menyebabkan seseorang itu sakit. Patogen adalah seperti virus, bakteria dan sebagainya. Kadang-kadang virus dan bakteria ini dia dipindahkan oleh haiwan. Haiwan yang memindahkannya dinamakan atau dikenali sebagai vektor. Okey, so kita tengok contoh. Contohnya penyakit demam kepialu. Penyakit kepialu ni, patogen yang menyebabkannya, virus yang menyebabkannya adalah Salmonella typhi. Alright, dan vektor dia, haiwan yang membawa patogen ini adalah lipas dan lalat. Jadi transport dia, orang yang angkut dia,
dinamakan sebagai vektor. Lipas dan lalat ni adalah vektor. Bakteria atau virus patogen yang menyebabkan penyakit kepialu ni ialah Salmonella typhi. Alright. Jadi apakah gejala penyakit ini? Demam, usus berdarah dan juga ruam merah. Dan cara jangkitan boleh melalui makanan dan air yang sudah tercemar, terutama sekali oleh lipas dan lalat lah. Ya. Seterusnya kita tengok lagi satu contoh. Demam denggi. Ini disebabkan oleh virus denggi. Zika disebabkan oleh virus Zika. Okey. Dua-dua jenis penyakit ini direbak melalui vektor yang sama, iaitu nyamuk Aedes. Untuk denggi, gejala dia ada sakit sendi, demam, sakit kepala dan juga mata berair. Cara jangkitan, gigitan nyamuk Aedes tersebutlah. Okey. Untuk Zika pula, gejala dia lebih kurang sama, sedikit perbezaan, demam, ruam, sakit sendi dan juga konjungtivitis. Konjungtivitis ni mata dia jadi merah. Okey. Cara jangkitan, gigitan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes boleh menjadi vektor untuk dua-dua jenis penyakit ini dan untuk kedua-dua jenis patogen ni. Kita tengok pula malaria. Malaria disebabkan oleh patogen yang dinamakan sebagai Plasmodium malaria. Okey. Dan vektor dia nyamuk juga, tapi nyamuk lain jenis. Nyamuk yang dinamakan sebagai nyamuk Anopheles. Okey, yang kaki dia panjang macam ni. Okey. Gejala dia menggigil, demam, berpeluh. Cara jangkitan, gigitan nyamuk tersebutlah, nyamuk Anopheles. Dan untuk leptospirosis pula. Okey. Kadang-kadang kita panggil penyakit ini penyakit demam penyakit kencing tikus. Okey. Dan patogen dia adalah bakteria Leptospira sp. Dan vektor dia tikus lah. Okey. Gejala demam, sakit kepala, sakit otot. Dan cara jangkitan tanah, makanan dan air yang tercemar. Akhir sekali kita tengok lagi satu contoh, kolera. Okey, kolera ni disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera dan vektor dia adalah lalat. Gejala cerit-berit, muntah. Cara jangkitan makanan dan air yang sudah tercemar lah. Jadi makan manakah vektor menyebarkan penyakit ni? Kita tengok dua vektor. Pertama sekali, nyamuk. Macam mana nyamuk nak sebarkan penyakit? Pertama sekali, nyamuk yang sudah ada patogen dalam kelenjar air liur dia, mungkin dia gigit orang yang sihat, yang tak dijangkit, tapi nyamuk tu sudah ada patogen. Dan biasanya bila nyamuk gigit seorang tu, dia akan keluarkan air liur dia bila dia menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jadi patogen tadi daripada air liur dia sudah merebak ke seluruh badan orang yang digigit dia. Okey, ataupun nyamuk lain yang gigit mangsa yang sudah dijangkit. Nyamuk tu mula-mula dia tak ada patogen, dia gigit mangsa yang sudah dijangkit, maka dia akan sebarlah patogen tu ke mangsa yang lain pula. Okey, kepada orang yang lain pula. Kedua, lalat pula. Lalat ni bila dia singgah kat tempat yang kotor, patogen tu lekat kat kaki dan juga badan dia. Lepas tu lalat pula singgah kat makanan, pindah patogen ke makanan, dan orang yang makan makanan tu patogen masuk. Okey, so itu salah satu cara vektor boleh sebarkan penyakit. Kita ada mekanisme untuk halang penularan penyakit berjangkit dan ada 3 peringkat. Peringkat pertama ataupun peringkat prima, kita fokus kepada orang yang sihat, yang belum sakit. Okey, orang yang sihat. So, kita tingkatkan tahap kesihatan. Contohnya boleh tingkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat duduk, okey, dan juga memperbaiki sistem sanitasi. Seterusnya, kita tingkatkan daya tahan badan orang yang memang sihat, yang belum lagi sakit. Contohnya vaksin, imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung dan sebagainya. Ketiga, buat pemeriksaan kesihatan berkala dan juga untuk mengamal gaya hidup yang sihat. Contohnya makan makanan yang seimbang, sentiasa bersenam,
menghirup udara yang bersih dan sebagainya. Jadi untuk peringkat prima ni, kita nak pastikan orang yang sihat kekal sihat dan tidak dijangkit. Peringkat yang kedua, peringkat sekunder, kita fokus pula kepada pesakit yang sudah dijangkit. Contohnya, kita putuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Ini semua orang sudah agak familiar. Kenapa sekarang ni musim ataupun cabaran yang dihadap oleh seluruh dunia adalah COVID-19. Macam di negara kita banyak kesan. Mana ada kluster yang baru, secara aktif kita akan kesan. Pergi mana-mana kita kena scan MySejahtera. Itu semua untuk menghalang penularan penyakit COVID-19. Alright. Lepas tu kita kena beri rawatan awal kepada pesakit yang sudah dijangkit dan juga asingkan mereka dengan orang lain supaya tak tular. Seterusnya, peringkat ketiga pula, peringkat tertia. Ini kita fokus lebih kepada vektor. Mungkin ada sesetengah jenis penyakit yang rebak melalui vektor. Contohnya penyakit demam denggi yang disebabkan oleh vektor nyamuk Aedes. So kita kena kawal populasi vektor. Itu peringkat ketiga, peringkat tertia. So macam mana kita kawal? Mungkin musnahkan tempat pembiakan, pelindungan dan juga lakukan semburan, iaitu fogging. Contohnya gambar di sini. Kita boleh buat semburan untuk membunuh vektor ataupun menguatkuasakan undang-undang supaya siapa-siapa yang ada tempat atau premis makanan yang kotor contohnya dikenakan denda. Seterusnya, kita juga kena melindungi host. Maksudnya kita kena melindungi orang supaya tidak dijangkiti melalui vektor. Contoh, guna kelambu, guna ubat nyamuk, pakai pakaian yang tebal supaya tak gigit nyamuk dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.